Tapi kalau tengok sekarang ni, saya sendiri secara personal saya takut tengok keadaan sosial di Malaysia ni. Takut sangat. Dia dah macam dekat barat dah. Welcome to the Isbah Kingdom. Woo! Woo! Ni air rip. Okey. Masih ya? Kena dengan wajah coklat. Kena wajah. Betul kan tu Arifnya? Ha? Ni saya punya. Ni saya punya. Okay. Tak. Assalamualaikum. Ni okey eh? Okey. Badan okey? Badan dulu check. Assalamualaikum guys, bertemu lagi dalam Welcome to the Isbah Kingdom, episod seterusnya podcast yang dinanti-nantikan bersama jangan nantikan. tetamu kita. Apa khabar tuan? Wah, baik alhamdulillah. Dik, salam ni. Salam. Okay. Terima kasih kerana sudi datang. Saya sebenarnya email PA dia. Jangan. Last kita jumpa berapa 6 bulan lepas. Jangan 6 bulan tuan. Mana ada? Sebulan lepas, 2 bulan lepas. Sorry, apa boleh ada kongsikan apa perkembangan terkini yang sampai terlalu busy tu? Saya sampai call pun kena pakai PA. Jangan berjaya. Apa perkembangan terbaru Rik? Saya alhamdulillah, kita macam mana nak cakap, saya banyak fokus on movement sendiri. Lepas tu of course lah BGTV, sebab BGTV lately ni kita punya audience makin memberontak sikit. makin ramai lah. Lepas tu ada certain sistem yang kita kena monitor selalu apa semua kan. Ya biasalah tuan, kalau macam saya faham selama saya jumpa dengan tuan selalu fokus cakap pasal team kan. So maksudnya sekarang ni saya dekat dalam satu fasa yang macam tu lah. Kita masih lagi bekerja, self-employment. Kita still buat benda tu. So that's why kadang-kadang saya busy ya. Busy hirau. Saya tak banyak tuan event ajak pergi sana sini semua, event music semua, tapi saya tak join. Sebab kita nak fokus on benda apa yang kita nak buat. Sebab kepada yang mungkin tak tahu, Arif ni adalah founder kepada BGTV. Ya, BGTV. BGTV tu dia stand for apa, Arif? Bros Gang TV. Oh, Bros Gang TV. Bros Gang TV. Okay, Bros Gang TV ni dia sebenarnya apa matlamat dia, Arif? Matlamat kita orang sebenarnya kita nak buat satu reality showcase dekat Malaysia. Okay. Reality showcase yang mana kita memaparkan setiap rancangan tanpa orang kata apa? Tanpa filter. Tegak je lah. Macam dari segi podcast, kita jumpa dengan, contoh kata kita jumpa Dato' Ali Shukri ke apa, kita borak tegak aje. Benda yang dia pasal seksual ke apa ke, tapi benda tu tegak lah. Kita tak nak macam, tujuan dia untuk educate awareness, brand awareness, and of course lah kita nak bagi pengajaran kat luar sana. Macam contoh kita panggil bangsa-bangsa, banyak lah. So kalau korang audience Aziz TV boleh pergi Bros Gang TV. So saya tertanya-tanya, Rik, mana Rik dapat macam orang-orang yang willing untuk sharing pengalaman dia orang tu? Macam mana Arik dapat? Oh, actually benda tu kita dapat daripada DM. Dia banyak DM. And then, so bila Arik mula cerita pasal benda-benda ni, seorang satu demi satu datang lah? Yes, betul. Dia bukan kita cerita, kita post dekat YouTube semua kan. YouTube view kira tinggi juga beratus ribu semua. So ada ramai orang kat luar sana yang jenis yang nak bercerita pasal kisah hidup diorang. Yang mana yang diorang selalu pendam, diorang macam contoh kes seksual lah katakan kan. Antara yang latest apa, Rik? Yang latest kita post pasal Ustaz Perlis, salah satu ustaz selebriti. Okay. Kiranya seorang perempuan ni kira sepupu dengan dia. Okay. Dia sepupu dengan ustaz ni, and then ustaz ni antara ustaz selebriti terkenal agak lah. Saya tak boleh beritahu nama siapa. Okay. And then diorang ni kira membesar sama-sama, sepupu, membesar sama-sama, main sama-sama kat taman apa semua kan. And then bila dia makin besar, dia dah masuk, perempuan ni dah, mangsa ni dah masuk belajar. And then ustaz ni ajak jumpa dengan dia dah lama tak lepak kan, dekat KL kan. Diorang daripada Perlis. And then daripada situlah diorang macam ada having sexual jugalah. Tapi kes ni kira besar kat tuan sebenarnya. Sangat-sangat besar tuan kes ni. Berapa besar macam mana tu? Tak, maksud saya kalau lah kita orang expose nama tu, besar tuan. Sebab orang tu pun famous juga. So sekarang ni yang ceritakan tu mangsa tu lah yang cari mangsa tu sendiri. Mangsa tu sendiri yang ceritakan dekat kita. Kita orang tak adalah macam engkau cerita apa pasal kau. Tak. Kita orang just open for public. Siapa nak share, siapa yang boleh bercakap, nak share, boleh datang. Kita sensor muka, tukar suara. Okay, so tujuan dia expose tu nak bagi orang tu jahat lah ke? Tak, bukan. Okay, first kali. Sebab kalau kita tengok sekarang ni, kita kena faham kan. Kalau kita tengok landscape
hiburan masyarakat Malaysia sekarang ni adalah benda-benda yang bersifat peribadi. Betul setuju. So kalau kita tengok dulu orang rakyat Malaysia ni dia berhibur dengan mainstream media, maksudnya tengok drama tu, drama yang lakonan. Betul, lakonan. Tapi sekarang ni real punya drama. Real, betul. Dia pada sorry celah. Dia pada asalnya macam contoh kita katakan yang episod ni kan, yang paling latest ni. Kita bukan nak burukkan lelaki tu. Kita tidak sama sekali nak burukkan lelaki tu, tapi dalam masa sama kita nak bagi tahu dekat orang kat luar sana, especially orang-orang yang tinggal dekat Kedah, orang-orang yang tinggal dekat Pahang, pelosok-pelosok kampung. Kalau diorang tengok YouTube, tengok video kita, bahawasanya ini adalah realiti yang sebenar berlaku, and kepada perempuan-perempuan muda especially, diorang kena tahu dekat mana level dia untuk jaga diri lah. Especially kes-kes macam ni yang kena paksaan dari segi seksual, and then bila kena macam ni, apa yang diorang kena buat? Diorang kena pergi buat laporan polis. Kita nak guide benda ni, sebab ramai orang kat luar sana dia takut tu kan. Sangat-sangat takut. Yang paling 2 minggu lepas, ada seorang Minah ni, bapak kandung dia sendiri pernah nak buat seksual dengan dia pun, dia jadi takut nak report. Sebab apa? Perspektif dia fikir macam ni. Kalau aku buat report, aku punya anak beranak apa semua akan cakap aku ni anak derhaka. Faham tak benda macam tu? Padahal bapak kandung dia tu push dia untuk lakukan seksual. So benda tu lah kadang-kadang bagi kita orang sebenarnya tak nak buat benda-benda macam ni tu kan, tapi at least kita nak sampaikan dekat orang luar sana apa yang diorang patut buat lah. Daripada diorang trauma seumur hidup diorang, benda-benda macam tu lah. Rip, tapi kalau tengok sekarang ni, saya sendiri secara personal saya takut tengok keadaan sosial di Malaysia ni. Takut sangat. Dia dah macam dekat barat dah. Macam kes ni. Kan? Ebit Liu dengan Caprice. Lah macam tu kan. Uish, tak. So tu lah, saya tak tahulah. Ya, benda-benda macam tu. Actually saya pun kalau secara personal life saya lah, saya tak nak ambil part benda-benda macam ni tu kan. Tapi macam mana lah? Sebab bagi saya gosip-gosip ni itu bukan part of life saya. Saya punya life adalah saya nak fokus on kita punya improvement hidup. Tapi kadang-kadang dia tak boleh salahkan orang yang buat showcase tu. Kadang-kadang penonton tu sendiri. Kalau anda kata orang tu buat showcase macam mana, yes, demand and supply. Macam kita berniaga lah tuan kan. Kalau ada demand, benda tu kita supply. So kadang benda-benda macam ni, orang Malaysia sendiri, masyarakat kita sendiri yang suka benda-benda macam ni. Tapi that's why saya sangat menentang macam konten yang menunjukkan duit semata-mata, yang jenis-jenis yang tunjuk kekayaan, yang tunjuk benda-benda yang terlalu jauh sangat orang fikir. Saya lebih rela untuk tunjuk benda-benda yang reality. Benda macam tu. Cuma tapi itulah untuk orang yang nak buat konten ni, kalau dia tunjuk reality, orang tak nak tengok. Betul sangat-sangat. So kalau dia buat benda-benda yang delusion tu, baru orang nak. Orang nak suka kan. Macam tunjuk thumbnail sikit duit giveaway 30,000, dorang okay, suka. Let's mungkin ada kawan-kawan kat luar sana, mungkin dia tak tahu kan keadaan dekat negara kita sekarang ni. So Arif tengok sejauh manakah generasi muda ni dengan dadahnya, dengan todi, macam-macam dengan hiburan, dengan perempuan, berhubungan lelaki perempuan, apa Arif punya pandangan? Sebab Arif memang dalam line ni. Faham. Line maksudnya bukan bukan line. Bukan line bukan, maksudnya bukan. Arif punya konten tu macam buat yang gold digger apa? Gold digger test. Gold digger test ni apa semua. So apa yang Arif nampak yang sedang berlaku dalam society kita? Sebab mungkin kita boleh bagi exposure kepada parents kan, sebab mungkin ada parents dia tak tahu, sebab dengan phone ni macam-macam. Kalau satu orang tu tak pandai jaga diri dia, sebab tak ada kawal selia tau. Betul. Dia boleh jadi macam-macam. Okay, first kali before saya nak bagi pendapat saya lah. Saya sebenarnya terus terang saya cakap, saya datang kat Azri Walter ni bukan semata-mata saya nak bagi pendapat ke tak. Saya nak belajar daripada dia. Tapi memandangkan Tok Azri tanya, saya bagi pendapat lah. So benda ni kalau anda tak setuju, dia bagi tahu lah. Macam saya kalau based on saya observe lah tuan saya rasa zaman sekarang ni adalah zaman, kita generasi apa yang latest ni sekarang? Gen Z ni diorang banyak fokus on social media tuan. Macam contoh saya cakap apabila kita bangun pagi, buka social media,
sepanjang kerja buka social media, dia dah jadi satu dopamin tau. Itu saya tak cakap benda ni sebagai negatif. Benda ni positif bagi untuk mereka yang main social media, yang menjana income. Tapi jadi negatifnya, diorang setiap hari diorang berlumba-lumba. Macam contoh sekarang kita boleh nampak content creator terlalu ramai sangat kat luar sana. Sampai, and benda tu benda yang positif sebenarnya. Tapi bagi saya, macam apa yang kita nampak sekarang, pasal dadah-dadah tu saya still ada tuan, still ada. Cuma yang saya duk tengok sekarang ni, mungkin benda ni akan berlaku salah satu benda yang orang kata apa, lagi teruk daripada dadah. Bagi saya lah. Macam dadah tu dah teruk. Bagi saya tak adalah sama paring. Benda ni antara salah satu yang keruntuhan sosial. Betul. Ketagihan social media. Bagi saya ketagihan social media ni adalah salah satu perkara yang sangat-sangat membimbangkan. Bagi saya lah. Saya tak tahu orang lain macam mana. Tapi kita tengok sudut positif, bagus. Kita banyak belajar. Macam contoh Tok Aziz buat video kan, cakap pasal knowledge kehidupan reality. Benda tu bagus. Tapi on the negative aspect, kita boleh nampak yang ketagihan social media ni sangat-sangat melampau. Sampai membuatkan orang tu akan jadi malas. Sampai membuatkan tu orang tu hanya sekadar berimajinasi semata-mata. Delusion semata-mata kan. And semua orang expect yang semua orang dalam Malaysia ni, semua orang akan boleh berjaya. Sedangkan macam tuan cakap lah, orang buat bisnes tak semua orang boleh berjaya. Mungkin akan fail apa semua. Itu yang realiti hakiki kita lah. Jadi macam saya, apa yang saya nampak sekarang, ketagihan social media pada zaman kini sangat-sangat gila lah tuan. Sebab saya pernah test eksperimen dekat saya tuan. Kan kita setiap phone kita ada timer berapa banyak kita main social media semua kan. Saya selalunya dalam sehari saya tengok, before this saya spend dekat dengan 7-8 jam. Satu hari? Satu hari. Saya tak tahu ada combine kan macam mana. Sebab saya pun ada banyak juga guna untuk page-page saya kan. Tapi bila saya fikir balik, 7-8 jam berapa banyak. Banyak And then saya fikir macam, katakan 7 jam kita spend dekat social media, kita scrolling ataupun kita buat kerja whatever, dalam masa 10 hari 70 jam. Bila saya fikir balik, saya macam tak boleh ni. At least aku sehari aku kena control. Kalau aku nak buat post apa-apa page aku yang lain-lain, aku kena make sure 2 jam lah maksimum sehari. Sampai saya buat. Apa yang langkah yang Arif buat tu? Mungkin boleh share kepada macam saya pun still lagi praktik benda ni. Paling minimum saya boleh buat hari tu adalah 3 jam sehari lah. Sebab saya banyak buat online punya ni kan. Tapi dalam masa yang sama, saya guna satu phone lagi, saya nak check sama ada saya ni jenis yang macam mana. Jenis yang kaki scroll lah. Bangun pagi buka mata terus berjenis ada macam tu. Ada tuan. Ada. Saya percaya kalau anda kata orang yang tengok macam ni, mesti orang pun boleh cakap ada tuan. Yang kadang tanpa dia perasan. Tanpa perasan. Sebab tu saya cakap ini adalah ketagihan dopamin social media yang ramai orang tak terfikir pun. Sangat-sangat tak terfikir. Betul, sebab dulu kalau orang tu nak berhibur, dia kena pergi duduk depan TV. Betul tuan. Sekarang ni caca tangga pun boleh. Betul. Dia sambil beratur tengah buat semua kerja. Yes. Jadi Arif setuju tak kalau saya cakap tahap produktiviti zaman media sosial ni akan semakin merudum? Sangat-sangat merudum. Saya setuju. Maksudnya kalau orang tu buat kerja, kemungkinan besar untuk kerja bertangguh sangat tinggi. Sangat tinggi. Betul. Macam pendapat tuan tak? Sorry saya potong. Pendapat tuan pula dengan penggunaan social media pada zaman kini generasi baru sekarang. Tuan rasa macam mana? Benda tu yang kita cakap negatif lah. Kita nak tahu negatif dulu. Sebenarnya inilah hakikat kita kena terima. Segala kecanggihan dia datang dengan harga yang perlu dibayar. Betul. So harga yang kita kena bayar hari ni adalah kejahanaman. Sebab bila orang tu out of control, dia sebenarnya betul macam Harid cakap tu, saya faham. Dia punya kesan dia macam drugs lah. Betul. Sebab media sosial ni dibangunkan dengan algoritma. So dia nak develop algoritma tu, all the engineers dengan pakar psikologi ni, sebab goal dia adalah untuk retain people. Betul. Sebab dia orang making money. Betul. So untuk orang yang dia tak faham, dia tak tahu kenapa dia keep on repeating, dan mungkin kemungkinan besar dia tak perasan. Semalam saya baru jumpa tim saya, budak-budak muda ni kisah benar berlaku. Nama semua rahsia lah, tapi semalam saya share dengan dia, mungkin dia tak tahu. So dia orang ni ada masalah. Pertama, dia dah start lost focus. Yes. Kedua, bila bangun pagi lambat. Ketiga, dah start rasa malas. Keempat, tak boleh konsisten. Okay. So saya tanya dia orang soalan. Saya nak dia orang jawab jujur. Lepas balik meniaga, dia orang buat apa? Okay, start balik tu, mandi-mandi 8 malam, baring, start buka phone. Ada yang main game,
ada yang tengok scrolling media sosial. Dan saya tanya, kau tengok apa? Ada kata yang tengok dia suka membaca. Saya tanya dia, kau baca apa? Dia tak boleh explain. Maksudnya dia tak tahu apa yang dia tengok. Betul. Sebab mustahil, contoh katakanlah kita tengok satu benda. So dia orang start 8, 9, 10, 11, 12, 1 pukul 1, 2 pagi baru tidur. Betul. Maksudnya lebih kurang 7 jam macam tu. Okay. So bila otak dia ni overstimulate, okay, dia lebih guna. So kesan dia apa? So dia tidur lambat. So esok pagi nak bangun rasa susah. Lepas tu bila dia bangun, dia rasa malas. Okay. So ini impak dia sebenarnya. Kalau kita tengok apa yang berlaku, kalau saya buat live kan, ramai orang tanya macam nak konsisten, macam nak semangat. Sebenarnya media sosial. Betul. Bukan saja media sosial, malah main game yang berjam-jam. So apa-apalah yang dia sebenarnya sama impak dia macam tengok video lucah. Dopamin dia. Yes, dia overstimulate dia punya otak. Okay. So apa advice saya bagi kat dia orang macam tadilah, dia orang kena detox media sosial ni. Cara dia ialah dia kena train diri dia. Kalau tak ada apa-apa nak buat, tidur. Okay, so apa cadangan saya dekat dia orang sebenarnya, all the youngsters lah. Dulu mungkin saya alhamdulillah saya selamat sebab betul Rip. Waktu zaman remaja saya memang atlet. So bila saya training pagi petang, so saya penat. Bila penat tidur awal. Dan dulu media sosial tak ada lagi macam ni. Betul. Jadi saya selamat daripada malapetaka waktu malam. Sebab kita kena tahu yang lampu-lampu warna-warni tu dia buka malam. Betul. Benda-benda tak elok dia keluar malam. Betul? Betul. So kalau satu orang budak muda, kalau dia nak selamat, sebab kita kena tahu apa yang kita buat ketika 20-an ni akan menentukan umur 40-an ni kita kat mana. Gentle cerita, Arif tengok orang umur 40-an ni, apa jadi kat dia, kita dah boleh tahu dah 20-an dulu dia buat apa. Okay? Faham? So apa saya punya cadangan, adik-adik yang masih muda ni, pertama dia punya level testosteron dia masih okey. So inilah the best moment untuk develop muscle. Terlibatkan diri dengan fitness. Sebab bila dia katakanlah workout, balik kerja, okay, first fokus kerjaya. So kedua, balik kerja, exercise. Tak kisahlah buat cardio ke, gym ke, so dia akan letih. Bila letih, tidur awal. So bila tidur awal, bangun awal. So hidup dia tu akan tersusun. Kemudian jaga apa kita makan. Kalau kita tengok, saya baru-baru ni, sebab saya ramai orang tanya soalan pasal benda-benda yang bersifat mental lah. Faham. Pengurusan minda. Okay? Macam tu lah, tak boleh fokus apa semua kan. So bila saya buat research, saya belajar dari sudut sains kan, sebenarnya dia memang ada kena-mengena, dan impak yang besar ialah kita punya perut. Ya, jaga. Okay? Macam contoh macam orang anxiety gut kan, kita punya gut itu perut lah. Betul. So saya dapati kalau kita tengok all the food industry hari ni, untuk menjadikan sesuatu produk tu boleh masuk dalam packaging, dia kena melibatkan bahan-bahan yang artificial, yang dicipta dalam lab lah. So kita makan tu dia sekali one set. Jadi bila saya tengok, mungkin ada orang secara genetik dia ada yang tak ngam dengan certain bahan ni. So apa impact dia? Dia punya minda dia jadi, dia lost control. Betul. Okay, mungkin cadangan dia kena careful apa kita makan, selain daripada exercise semua. Tapi memang cakap memang senang. Betul. Susah. Dia ada lah dia punya step kan. Tapi tu macam kalau kita tengok balik, macam saya pernah tanya kawan saya sendiri. Okay, contoh saya kat duduk satu tempat ni, tengah lepak macam biasa, dia duduk scroll TikTok. Okay. Saya tengok behaviour dia. Dia tak sedar? Tak sedar tuan. Saya pernah tengok kat. Lepas tu saya biar dulu, saya tengok je dia. Saya tanya dia, tadi kau tengok apa? Saja nak tahu apa yang dia tengok before that. Dia cuma macam, aku tak tahu, aku just scroll random je. Dia macam biasa lah. Kalau jenis orang yang betul-betul fokus, dia mesti tahu, tadi post aku tengok video ni. Contoh kata, aku tengok video Azri Walter cakap pasal macam mana pembinaan jati diri bla bla. Tapi bila saya fikir balik, macam tuan cakap tadi, kita punya orang kata apa lost tadi, control. Fokus tu
dah jadi tak fokus disebabkan terlalu overstimulate lah. Macam scroll. Apa yang kita tengok tu scroll. Saya macam kadang-kadang saya takut benda tu saya terjatuh ke dalam gaung tu. Saya kalau boleh hidup saya nak fokus. So that's why saya cuba cari jalan. Sebab macam mana sekalipun, macam saya tuan, kita buat orang kata apa, kita punya kerja kita ni, kita of course guna social media kan. So that's why saya nak tanya tuan, macam mana cara tuan as a kita gunakan social media ni as a part of our career untuk kita control cara penggunaan kita. Sebab orang yang kat luar mungkin dia bukan career sebagai social media, tapi dia orang career sebagai penonton. Bukan career, masuk penonton, consumer. Tapi kita as a orang yang buat content ni, macam mana kita nak control daripada diri kita daripada jadi sama macam orang lain. Sebab kita of course kita buat video, kita post, kita gerak. Kalau dulu saya buat video, saya post sejam 2 jam tengok balik, sejam 2 jam tengok balik, sebab kita tahu engagement berapa. Tapi sekarang ni saya dah tak buat benda tu, post biar je lah. Macam tuan, apa pendapat tuan untuk orang yang jadikan career social media ni supaya kita tak terjerumus sebagai penonton juga? Sebenarnya bukan advice ni bukan untuk content creator lah, untuk semua orang. Semua orang, betul. Cadangan saya, okay, dulu mungkin kita tak perlu jadual-jadual ni. Betul. Sebelum datang media sosial, dulu jadual sekolah je lah. Saya nampak apa satu benda yang mungkin boleh bantu ramai orang. So dia kena ada jadual hidup dia. So dia kena stick dia punya schedule. Contoh katakanlah pagi, okay, dia kena plan dia breakfast pukul berapa. Lepas breakfast, berapa jam dia buat kerja. Katakanlah kalau orang tu content creator, okay, nak tulis skrip pukul berapa, nak record video pukul berapa. Lepas tu malam buat apa. So dia kena ada plan hidup dia. Plan, faham? Sebab kalau dia tak ada plan, dia tak tahu apa nak buat next, ambil phone lah. Dia faham. Maksudnya kita kena stick on the productivity yang kita create, schedule apa semua. Benda macam tu untuk kita stay consistent, produktif lah kan. Tapi tu lah, macam saya tak tahu lah, saya terlalu emo ke atau macam mana tuan tau. Saya kadang-kadang saya fikir macam, kesian tau dekat orang yang dia tak buat apa-apa, tapi dia hari-hari dengan social media. Saya tak tahu kenapa. Tapi ada juga golongan-golongan yang saya kenal, diorang tak kerja. Ada. Diorang tak kerja. Diorang tak buat apa. Just depends on duit keluarga lagi. And then wah sini. And then live dia dengan social media, benda-benda macam ni tau. Saya jadi kesian sebab saya takut satu hari nanti kita punya generasi akan datang. Macam mana agaknya? Dengan terbeban dengan social media. Sebab semua orang sekarang ni, apa yang saya perasan, semua orang berlumba-lumba tuan. Berlumba-lumba untuk jadi content creator, berlumba-lumba untuk dapat 1 juta view, berlumba-lumba. Dulu saya ada hungry tu tuan. Saya sangat-sangat, saya jujur dengan tuan, saya ada hungry. Tapi sampai satu tahap saya rasa macam sampai bila aku nak lumba macam ni kan? Kalau berlumba tak akan dapat nombor 1 punya. Mungkin kita boleh dapat the best lah. Tapi sebab sekarang ni sehari content creator berapa ramai tuan. Lagi-lagi macam tuan buat content, buat video, niat tuan adalah untuk awareness, untuk belajar kehidupan. Orang lain buat content yang mengarut, yang zero knowledge, zero just for entertainment semata-mata. Saya pun dalam golongan yang buat content untuk entertain orang, tapi saya still lagi ada jiwa yang saya entertain sambil kita bagi educate. Tapi that's why macam saya kan, saya as a content creator juga boleh dilabelkan sebagai itu. Saya fikir macam, sampai bila kita nak macam ni sebenarnya? Sampai bila agak-agak? Itulah, sebenarnya kita semua orang yang buat konten ni, dia kena ada tanggungjawab sosial. Okay? Tanggungjawab sosial ni maksudnya, sebab lagi kita ni orang Islam, kita semua akan mati kan. Betul. So cuba kita fikir, kalau aku mati, benda ni terus tersebar, habis. Teruk aku. So penyelamat dia agama lah. Nombor 1 agama. Kedua, saya punya pandangan parent kena main peranan lah. Saya pelik satu Rik. Katakanlah sekarang ni tengah trend NPC kan. NPC ya, betul. Dia sebenarnya matlamat dia duit lah. Duit, betul. Untuk dapat gift, entertainment. Saya faham kalau lelaki tu kita, macam lelaki ni dia macam nak cakap, dia lain lah. Contoh kalau kita nampak lelaki tak pakai baju, pakai kain blekat tengah siang pokok kat luar rumah, dia walaupun katalah tak apa elok, tapi kita boleh terima. Betul. Pasal dia lelaki, betul tak? Betul. Tapi cuma saya pelik, wanita-wanita adik-adik yang remaja ni yang buat tu, mak bapak dia orang tahu ke tak? Ya. Dan
apa mak bapak dia punya penerimaan. Betul. Itu saya tak boleh brain lah. Kita jadi macam tak tahu kenapa sampai bila kita nak stick on benda-benda macam ni lah. Dia jadi macam tak tahu lah. Saya tak ada komen benda ni. Maksudnya parents tu apa peranan dia? Peranan dia betul. Okey, cuba tuan bayangkan ini persoalan lah secara critical thinking orang kata. Zaman tuan muda dulu, mungkin parent kita tak expose benda macam ni. Cuba bayangkan zaman yang macam orang-orang muda yang umur 20-an sekarang, diorang punya parent pun expose dengan social media hari-hari. Macam mana diorang nak didik anak diorang tu? Betul. Dia pun ketagih juga. Macam mana tu? saya terfikir kak. Sebab tu Dek, kita kena ada orang macam kita ni. Kena ada this kind of conversation. Sebab mungkin ada orang tak tahu bahawa ketagihan media sosial ni yang tak memberi impak positif dalam hidup dia adalah satu benda yang merosakkan hidup dia. Tapi kalau dia tengok, okay, saya ada cadangan macam ni. Sebenarnya macam mana cara kita berinteraksi untuk selamat dengan media sosial ni? Bila kita masuk media sosial, kita jangan simply pergi mingle around. Jangan pergi scroll. Cari kita nak tahu pasal apa. Sebenarnya purpose dia adalah untuk belajar sesuatu. Betul. Tapi kalau kita consume dia semata-mata untuk entertainment, yang mana entertainment ni memang akan melalaikan lah. Sebab ni memang kerja setan lah satu hal. So akhirnya orang tu akan terperangkap dalam media sosial. Lepas tu kesan dia apa kalau ada tengok? Ramai orang mudah membandingkan diri dia. Betul. So masing-masing berlumba tunjuk dia bahagia. Betul. Lepas tu lagi satu kat Malaysia ni, satu lagi trend sekarang ni,